A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf, kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi pada kali ini, sesi tadabbur harian. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-331. InsyaAllah kita telah berada pada hari ini di akhir surah Al-Anbiya. InsyaAllah akhir surah Al-Anbiya, muka surat terakhir daripada surah Al-Anbiya, iaitu kita akan bersama-sama di muka surat yang di ayat yang ke-102 sehingga ayat 112, insyaAllah. Ayat 102 sehingga ayat 112. Jadi seperti biasa, insyaAllah sebelum daripada kita meneruskan sesi kita ini, minta feedback. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak yang memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Dan seterusnya ialah semoga dapat kita bersama-sama menatapi insyaAllah muka surat 331 ni, ataupun surah Al-Anbiya ayat yang ke-102 sehingga ayat 112, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah saya akan bacakan sikit dulu, insyaAllah satu muka surat, satu ayat daripada muka surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahad anfusuhum khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat yang saya baru bacakan tadi adalah ayat 102. Kelihatan ayat itu macam tergantung sikit, kerana dia merupakan sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 330. Dalam hujung muka surat 330 iaitu, ataupun dengan tepatnya pada ayat 101 muka ayat surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan apa kurniaan yang Allah Taala berikan kepada orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman. Allah Taala akan jauhkan mereka itu daripada neraka. Allah Taala sebut mubadun. Allah Taala akan jauhkan mereka itu, mubadun. Mubadun maksudnya dijauhkan daripada neraka. Jadi selepas daripada mereka dijauhkan daripada neraka ni, maksudnya apabila mereka dijauhkan daripada neraka, maka teruslah masuk kepada ayat ni. Allah Ta'ala ceritakan lagi macam mana dijauhkan daripada neraka tu. Allah Ta'ala kata la yasma'una hasisaha, mereka juga tidak mendengar. Di mana jauh, bila jauh mereka tak mendengar hasis. Hasis ni ialah satu bunyi apabila berlakunya kebakaran. Maknanya bila kebakaran kita dengar kat bunyi itu bunyi hasis, itu makna hasis, iaitu bunyi satu benda yang terbakar. Jadi kalau rumah tu terbakar, kita dengarkan suara dia tu sangat menakutkan kadang-kadang, itu nama dia hasis, bunyi kebakaran tu. Jadi neraka ni ada bunyi dia yang sangat dahsyat lah, yang kita sebut sebelum daripada ni. Allah Ta'ala ceritakan sebelum daripada ni, iaitu zafir. Dia kata zafir tu bunyi teriakan, bunyi api, bunyi macam-macam dalam neraka ni, suasana yang makna kelang kabut, bising dan sebagainya. Itu bunyi tersebut Allah Subhanahu Wa Taala kata la yasma'una hasisaha. Orang-orang yang beriman ni, orang yang dijauhkan daripada neraka ni, mereka tak dengar perkara-perkara itu semua. Jadi wahum fi mashtahad anfusuhum khalidun. Dan kemudian Allah Taala kata mereka berada di mana? Mereka berada dalam syurga. Yang ayat sebelum ni disebut al-husna. Husna maknanya syurga. Dan kemudian mereka ni tak dengar perkara-perkara tersebut tu, kebakaran yang terbakar dan sebagainya tu. Wahum fi, mereka ini fi mashtahad anfusuhum, apa yang diingini oleh diri mereka, oleh jiwa mereka. Maknanya mereka sibuk dengan nak apa. Jadi apa-apa yang mereka nak tu, semua tu
mereka sibuk dengan benda-benda tu semua. Jadi mereka tak fikirlah pasal neraka dan sebagainya kan. Jadi Allah SWT kata mereka berada di dalam syurga itu, mereka ini gembira, mereka ini apa yang mereka nak mereka dapat, khalidun, mereka kekal dalam tu. Mereka tak ada fikir nanti akan habis masa ke, macam kita masuk hotel kan, masuk hotel contohlah kata kan, masuk hotel, masuk tempat yang hebat kan, tapi dia akan ada masa ni berapa hari habis masa mereka pun ke tempat sebalik. Jadi dalam syurga ni mereka tak ada fikir lah benda-benda tu semua. Jadi itu merupakan khalidun, itu merupakan sendiri satu nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah Ta'ala sebut lagi nikmat yang mereka dapat daripada semasa dalam syurga tu apa? La yahzunuhum al-faza'ul akbar. Allah Ta'ala cerita lagi nikmat yang mereka dapat, iaitu mereka tidak disedihkan, mereka tidak ditakutkan dengan faza'. Faza' ni ialah maknanya ialah satu ketakutan yang al-akbar, satu kegerunan yang al-akbar. Apa maksud kegerunan yang paling besar ini? Setengah ulama kata kat sini ialah sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW, iaitu semasa Allah Ta'ala nak kiamatkan dunia ni, pada masa tu telah datang satu angin yang mana angin itu akan bertiup lembut dan akan mengambil nyawa semua orang-orang yang beriman. Semasa hari kiamat berlaku, tak ada lagi orang beriman. Kerana apa? Kerana semua orang beriman tu telah dimatikan oleh angin itu. Telah dimati. Jadi mereka semua dah mati. Yang tinggal ialah orang-orang kafir saja. Orang kafir, orang tak beriman pada masa tinggal, dan mereka lah yang melihat suasana tu, suasana yang dahsyat berlakunya hari kiamat tu hanya dilihat oleh orang-orang yang kafir saja. Tu menurut sebahagian besar daripada ulama tafsir yang menafsirkan ayat ni, iaitu ayat 103 daripada surah Al-Anbiya ni. Jadi la yahzunuhum, tidak ditakutkan mereka itu, tidak disedihkan, tidak digerumkan mereka itu oleh al-faza' al-akbar, satu kegeruman yang besar, bencana yang besar tu. Wa tatalaqahum, dan kemudian selepas daripada tu mereka ini apabila dibangkitkan daripada kubur, tatalaqahum, tatalaqah artinya ialah disambut, maknanya disambut. Macam kita kan, kalau kita pergi ke satu tempat yang baru, kalau tempat tu kita tak tahu, tak kenal lagi, kalau tak ada penyambut, tak ada apa, kita ni contoh kalau kita ni tak ada penyambut, jadi kita macam confused kan, macam apa ni, tak tahu kan nak buat apa sekarang, nak buat apa. Tapi ini mereka ni disambut dengan gilang gemilang. Kita tengok kalau orang besar-besar pergi ke mana-mana, kalau tak ada orang sambut, turun-turun kapal terbang sebagai contoh, turun kapal terbang tak ada orang sambut, jadi confused, kata aku ni betul ni diterima ke tak diterima. Ini Allah SWT sebut wa tatalaqahum al-malaikatu, orang-orang yang beriman ini, mereka ini disambut oleh malaikat. Dikatakan iaitu disambut tu, iaitu ketika mereka ini dibangkitkan daripada kubur tu, jadi mereka ini, malaikat menyambut mereka. Haza yaumukum allazi kuntum tu'adun, dan mereka kemudian dikatakan, disebutkan, diucapkan kata-kata apa? Haza, inilah, dikatakan kepada mereka dalam sambutan tu, inilah hari allazi kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan. Jadi bila sebut macam tu, mereka betul-betul lah rasa gembira kan. Sebab apa? Sebab sebelum kita atas dunia ni kan, kita tak tahu kan, akhirat ni semua benda ghaibiyat benda-benda yang kita tak tahu kan, benda tak nampak kan. Jadi kita diajar, kita diyakinkan. Jadi sebab itulah orang yang yakin kepada hari akhirat, bila tengok tu kan, bila disambut oleh malaikat, malaikat pun kata inilah dia hari yang dijanjikan, hari inilah dia kan, yang kamu dulu dijanjikan atas dunia, kamu dikata macam ni, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni. Ni sekarang ni Allah Taala kata, ni sekarang inilah dia hari dia. Haza yaumukum allazi yang kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan dulu semasa diceritakan masa atas dunia dulu. Kemudian Allah SWT sebutlah pada hari akhirat itu, apa Allah Ta'ala sebutkan, bentuk bagaimana perkara-perkara yang berlaku pada masa akhirat tu. Allah Ta'ala sebut di sini, antara tempat lain ada lagi Allah Ta'ala ceritakan, sebut Allah Ta'ala kata yauma natwis sama, ayat 104 ayat 104 Allah Ta'ala kata yauma natwi ni artinya lah gulung macam kita gulung kertas tu, gulung itu yaum natwi. Allah Ta'ala kata kami akan gulungkan langit tu yang kita tengok tu, yang biru, yang apa semua tu kan, Allah Ta'ala gulung, maknanya dia tu macam sekeping macam manakah bentuk dia, wallahu alam, kita jangan tanyalah kan, tetapi kita boleh tu kat sini boleh faham daripada ayat ni, natwi, Allah Ta'ala gulungkan. Ada kalau kita katakan orang akan lepaskan dengan NASA dan sebagainya, mana ada, tak ada sekeping. Itu adalah mereka ni orang yang sangat-sangat, kita itu
itu bukan orang yang percaya kepada mereka menafikan sebagainya kan. Kita yakin kan Allah Ta'ala macam mana bentuk gulung, macam mana dia menjadi sekeping, macam mana sekarang tak ada pun, macam tembus-tembus tak ada roket boleh pergi dan sebagainya. Itu adalah manusia kan. Manusia ni lemah kan, dia tak boleh pergi setakat mana saja kan. Sedangkan langit ni bukan apa yang kita nampak yang biru saja. Wallahualam, kita tak tahu kan setakat mana kan langit tu kan. Dia kata 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis kan, 7 lapis sebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut sini pada hari kiamat, natui, kami gulungkan as-sama' qatayyi sijilli lil kutub, sebagaimana qatayyi ni sebagai digulung, sebagaimana digulungkan as-sijilli lil kutub. Kutub tu maknanya kertas lah kita kata kan, sebagaimana digulungkan gulungan kertas. Jadi kalau kita tengok kat zaman dulu kita panggil scroll kan, maknanya kalau kertas apa-apa dia akan gulung, dia akan bawa kan, gulung macam itulah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bawa gambaran tu makna benda tu, apa yang Allah Taala gambar tu kekal sampai hari ini, maknanya benda kita boleh nampak, kita boleh tengok dalam internet, kata gulungan kertas yang digulung-gulung tu. Jadi macam itulah Allah Taala nak beri gambaran bagaimana nanti Allah Taala akan gulungkan langit ini. Sebagaimana digulungkan lil kutub, sebagaimana kertas-kertas. Kama, kemudian Allah Ta'ala kata, kama bada'na, sebagaimana kami ciptakan, awwala khalqin, dulu ciptaannya dulu kan, sebagaimana dulu ciptaan ni ada tak ada kan, semua tak ada, tapi Allah Ta'ala kemudian adakan langit, adakan bumi, adakan makhluk dan sebagainya, adakan binatang-binatang. Jadi semua lepas tu ada. Kita tengok sekarang, kita nak kira pun tak tahu kan, serangga pun tak tahu berapa puluh ribu serangga kan. Jadi semua benda tu adalah merupakan ciptaan Allah, dulunya tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata kama bada'na awwala khalqin, sebagaimana kami ciptakan dulu daripada tidak ada, minal adam, nu'iduhu, kami bawa balik dia sekarang ni kan. Jadi kami ciptakan balik, mana daripada tak ada sekarang. Wa'dan alaina, itu adalah janji daripada kami, janji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pernah dalam satu hadis Nabi SAW pernah ceritakan bahawa Nabi kata, kamu semua akan diiringkan untuk berjumpa dengan Tuhan kamu nanti pada hari kiamat. Kamu akan semua, kita semua ni akan dibawa untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari kiamat. Pada masa tu tak ada, Nabi kata tak ada alas kaki. Maknanya sebagaimana kita lahir kan, kita lahir bukan pakai kasut, bukan pakai selipar, bukan pakai terompah, bukan pakai apa kan. Kemudian kita tak ada pakaian sebagaimana kita dilahirkan, tak ada pakaian kan. Jadi pada masa tu adalah orang tanya kan, kalau macam tu kami akan melihat sesama kami. Ya betul, tetapi pada masa tu al-faza' al-akbar tadi ni, kebangkitan kedahsyatan yang berlaku pada hari kiamat menyebabkan orang tak sempat nak fikir apa-apa dah. Tak ada pakaian kan, semua orang takut dah. Jadi sekarang ni kemudian Nabi SAW bila Nabi cerita macam tak ada pakaian dan sebagainya, kemudian Nabi membaca ayat ni. Baca ayat ni, Nabi baca ayat apa? Ayat kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina, itu adalah janji daripada kami. Inna kunna fa'ilin, Allah SWT kata inna kunna fa'ilin, kami nak buat, kami boleh buat. Kami boleh buat apa yang kami nak buat. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha kuasa kan. Jadi macam mana dia nak buat pun dia akan boleh buat. Jadi apa susah sangat? Daripada tak ada kepada ada. Kalau dah ada pun apa susahnya? Gitu kan. Itu maksud inna kunna fa'ilin. Kemudian Allah SWT kata ayat 105, walaqad katabna fiz zabur, dan sesungguhnya kami telah tuliskan fiz zabur, di dalam zabur. Zabur sini dia ada boleh memberi dua makna. Yang pertama sekali ialah makna zabur sini ialah kitab zabur tu, kitab zabur yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu yang pertama. Ada yang kedua, setengah ulama tafsir mengatakan bahawa maksud zabur di sini ialah, maksudnya ialah mana-mana kitab saja, mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak semestinya kitab zabur yang kepada Nabi Daud tu, sebab zabur ni ialah maknanya kitab, maknanya az-zabur tu. Jadi kita boleh dua makna lah di sini. Jadi Allah Ta'ala kata walaqad katabna fiz zabur, sesungguhnya kami telah catatkan, kami telah tuliskan, telah ada di dalam kitab-kitab yang telah kami turunkan sebelum daripada ni, mim ba'di zikri, selepas daripada zikri. Selepas daripada zikri. Zikri itu apa? Majoriti ulama tafsir kata sini maksud zikri sini ialah maksudnya di Lauh Mahfuz. Maknanya selepas daripada Allah Ta'ala tercatatkan benda di dalam Lauh Mahfuz, dan kemudian Allah Ta'ala tuliskan pula, hantarkan pula kepada manusia. Jadi Allah Ta'ala kata selepas itu, innal arda yarisuha ibadiyas salihun, sesungguhnya al-arda, sesungguhnya bumi. Maksud bumi di sini ialah, maksudnya majoriti ulama kata
kerana berdasarkan kepada ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa maksud al-arda di sini, innal arda di sini ialah syurga, maksudnya syurga maknanya Allah Taala kata al-arda di sini maksudnya syurga, yarisuha akan dimiliki, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Maknanya Allah Subhanahu Taala sebut sini apa perkara yang Allah Ta'ala sebutkan sini, apa perkara yang Allah nak ceritakan kepada sini ialah bahawa syurga ini hanya akan diberikan kepada orang-orang yang soleh. Jadi nak tunjukkan bahawa perkara ni penting, perkara ni besar, ialah Allah Ta'ala sebutkan apa sebutkan, bukan hanya sebutkan macam tu saja, tetapi Allah Ta'ala telah ceritakan di dalam Az-Zabur, dalam kitab Zabur ke, dalam kitab-kitab yang terdahulu ke, kitab Taurat, kitab Injil, semua kan Allah Ta'ala sebutkan perkara ni. Maknanya cerita benda ni besar. Kalau benda tu tak besar, Allah Ta'ala cerita macam tu saja kan. Tapi Allah Ta'ala perkara ni besar, mimba ada zikri sebutnya, selepas daripada Allah Ta'ala catatkan. Makna inilah dah menjadi satu ketetapan yang Allah Ta'ala dah ceritakan kepada kita. Allah Ta'ala dah ada di Lauh Mahfuz bahawa syurga ini hanya akan dapat diwarisi oleh orang-orang yang soleh saja. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Ta'ala akan jadikan kita ni orang soleh yang akan dapat berada di al-arda, iaitu dalam syurga tadi tu. Kemudian ayat 106, inna fi haza, sesungguhnya pada ini, haza tu makna Al-Quran inna fi haza maknanya di dalam, sesungguhnya di dalam Al-Quran ini, la balaghan liqaumin abidin, merupakan sudah cukup, merupakan satu benda yang telah disampaikan. La balaghan maksudnya ialah kifayatan, makna satu benda yang dah cukup dah untuk orang-orang yang kaumin abidin, orang-orang yang beribadat, maksudnya orang-orang yang beramal. Dalam tafsir Jalalain dia kata abidin sini ialah orang amilin, iaitu orang beramal dengan Islam, maka sudah cukuplah makna apa yang diceritakan oleh Al-Quran ni. Seterusnya kita akan tengok pula ayat yang ke-106. Ayat 106 Allah Ta'ala kata وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. Ayat 107 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ayat 107, dan tidak kami utuskan, ini yang selalu kita baca ayat ni kan, tidak kami utuskan, tidak kami hantar, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, ka tu Muhammad, kamu wahai Muhammad, kami tak utuskan kamu ini wahai Muhammad, melainkan rahmah, melainkan menjadi rahmah untuk lil alamin, kepada alam ni. Jadi Nabi Muhammad ni bukan untuk menyusahkan, bukan untuk menyebabkan kita ni susah. Dulu boleh buat benda ni, sekarang tak boleh buat. Dulu orang kafir kata kami dia boleh sembah berhala, sekarang Muhammad kata salah pula dah, kami ni sembah berhala. Jadi bukan tujuan, tapi dia adalah untuk memudah menjadi rahmat ni. Jadi dalam secara tak langsungnya boleh kita katakan bahawa bahawa Islam yang Nabi bawa ni, Quran yang Nabi bawa ni adalah merupakan petunjuk-petunjuk yang membawa rahmat kalau kita amalkan, kalau kita ikut betul-betul. Kalau kita tak ikut, erti sebaliknya, dia panggil mafhum mukhalafahnya, ertinya kalau kita tak beramal dengan Quran ni, kalau kita tak ikut Islam ni, ertinya ialah lawan kepada rahmah. Lawan kepada rahmah apa? Makna nikmah lah. Nikmat makna kesusahan. Itulah dalam Allah SWT sebut dalam tempat lain, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada petunjukku, siapa yang tak ikut Quran, siapa yang tak ikut Islam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit. Itulah mana sempit, mana susah kan. Kita tengok orang kafir sekarang, dia rasa mudah kan. Orang tak nak ikut Islam sekarang, dia rasa mudah lah tak ikut Islam kan, boleh buat apa saja. Tak, sebenarnya mereka hidup secara sempit. Kalau mereka ikut Islam, itulah sangat. Ini perkara ni bukannya angan-angan, bukan cerita retorik, tapi telah dilaksanakan oleh Nabi kita SAW, oleh orang Islam terdahulu. Bila mereka ikut Islam, Masya Allah kan. Tak sebab apa? Definisi kesempitan tu kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang orang rasa bahawa sempit tu ialah makna sempit maknanya kalau ikut cara Islam macam sempit apa, ni tak boleh buat, itu sempit dia. Tapi mereka tak rasa bahawa sebenarnya ialah macam mana kehidupan indah di zaman Islam tu. Jadi kita semua insya-Allah harapnya kita cuba insya-Allah untuk ubah apa yang ada sekarang ni, apa yang ada kita hidup sekarang ni kan, yang banyak tak ikut Islam, kita akan cuba ubah. Sebab apa? Itulah kehidupan yang sebenarnya, yang kita akan dapat syurga, dapat di dunia pun kita akan dapat rahmat dengan beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga di akhirat kita akan selamat juga. Jadi Allah Taala kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mengenai dengan
apa ni, dengan ayat ini, iaitu ayat 107 ini, pernah dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila dahsyatnya tekanan orang kafir ni terhadap Nabi, terhadap orang Islam ni, pernah dikatakan oleh sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, berdoalah ud'u alal musyrikin. Ya Rasulullah, berdoalah sikit kepada orang musyrik. Makna berdoa ke atas, maknanya minta doa supaya mereka ni dihancurkan, diazab dan sebagainya oleh Allah SWT. Qala inni, kemudian Nabi kata, qala inni, aku ini lam ub'as la'anan, aku bukan diutuskan untuk menjadi pelaknat. Makna kita ni bukan laknat orang, kita ni nak Nabi Allah ajar kita ni nak ajak orang kepada kebaikan. Sebab manusia tu kalau mereka ni kan beriman, beramal soleh kan, Masya Allah kan, orang yang sama. Sebab tu lah kalau masuk Islam, walaupun dulu jahat, dia gangster apa benda kan, bertatu penuh muka kan, kita tengok dalam internet banyak kan, lepas tu mereka masuk Islam, Masya Allah kan. Jadi kita nak macam tu, itu yang kita nak, bukan kita nak laknat. Jadi Nabi SAW ajar sini, aku ni bukan melaknat orang, bukan dia diutuskan untuk melaknat, tetapi Nabi kata, wa innama bu'istu rahmatan, Nabi kata, tapi aku ni diutuskan untuk menjadi rahmat. Jadi Allah Ta'ala ni sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian ayat 108 108 kita tengok, iaitu kul innama yuha ilayya, katakan wahai Muhammad, innama yuha ilayya, sesungguhnya diutuskan aku ini, diwahyukan kepada aku ini, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu semua adalah satu saja. So kita kena ingat ini, itu nombor satu perkara ni, iaitu tak sembah yang lain. Kemudian fahal antum muslimun, maka tak mahu ke kamu ni muslimun, kenapa kamu ni tak nak jadi muslim? Muslim, maksudnya muslim ialah munqadun, iaitu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tak nak tunduk kepada perintah Allah? Tuhan kamu satu saja, kenapa kamu nak tunduk kepada benda-benda yang lain, tunduk pada nafsu ke, tunduk pada apa dah tak kira kan, sesama kamu dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata kan, beritahu Muhammad kepada mereka ni, Tuhan kamu satu saja. Dan kemudian fahal antum muslimun, maka kenapa kamu tak nak menjadi muslim? Fa in tawallau, tapi kalau kamu nak berpaling juga, ayat 109 kalau kamu nak berpaling juga, fa in tawallau fakul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, azantukum ala sawa. Azantukum maknanya aku dah beritahu kepada kamu semua ala sawa. Ala sawa artinya ialah sama. Artinya sama sini maksudnya ialah Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad bahawa Nabi Muhammad ni menyampaikan kepada semua sama saja. Maknanya tak adalah orang kata dipilih, orang ni diberitahu ni, orang ni tak beritahu ni, orang ni tak beritahu ni, orang ni beritahu ni. Nabi Muhammad tak pilih-pilih kan, dia tak pilih-pilih orang, dia ala sawa. Azantukum ala sawa, aku dah maklumkan kepada kamu semua sama je. Maksudnya semua orang sama saja. Aku beritahu semua orang. Tak adalah anak aku beritahu lain supaya anak aku selamat kan. Kalau macam tata dunia ni kadang-kadang kan, kita beritahu kepada orang ni lain, beritahu kepada orang ni lain kan. Sebab apa? Ikut mood kita, tengok kedudukan dia dan sebagainya. Ni tak ada. Allah Ta'ala kata ala sawa. Azantukum ala sawa, aku dah beritahu kepada kamu semua bahawa Tuhan satu, kamu berimanlah, macam mana cara nak beriman, cara nak Islam, gini, semua aku dah beritahu dah. Cool. Tapi kalau kamu berpaling, fa in tawallau wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Dan kemudian wahai Muhammad katakan, wa in adri, wa in situ makna tidak, makna in tu makna bukan sekiranya, bukan. In tu wa in adri, aku tak tahu, in adri, aku tak tahu, gitu. Aqribun, adakah dekat, am ba'idun, ataupun jauh, ma tu'adun, apa yang kamu dijanjikan. Maknanya mati tu aku tak tahu, akhirat tu aku tak tahu kan, maknanya kiamat tu bila berlaku aku tak tahu. Semua tu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tak tahu apa-apa. Itu beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, kamu nak ikut kan, kamu mati bila aku tak tahu, aku mana tahu. Gitulah kan, beritahu kepada mereka ni, dekat ke jauh aku tak tahu. Innahu, sesungguhnya ayat 110 ayat 110 Allah Ta'ala kata innahu ya'lam, yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya dia, ya'lamu al-jahra minal qawli, dia yang tahu kamu bercakap kuat. Al-jahra, suara kuat, bercakap dengan suara nyaring. Siapa orang dengar? Allah Ta'ala dengar, Allah Ta'ala tahu. Innahu ya'lam al-jahra minal qawli, percakapan kamu ke ataupun perbuatan kamu ke yang kuat, yang nampak, Allah tak tahu.
wa ya'lamu ma taktumun, dan kemudian Allah Ta'ala tahu apa yang kamu sembunyikan. Kamu bercakap sembunyi ke, kamu buat sembunyi ke. Kata ulama dalam tafsir jalan lain, dia kata termasuk sini juga buat, bukan kata-kata saja, bukan makna Allah Ta'ala tahu yang kata-kata ni, perbuatan Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala tahu kata-kata, Allah Ta'ala tahu perbuatan kamu, yang kamu serlahkan, yang kamu tunjukkan, yang kamu sembunyikan, yang tak nampaknya, semua tu Allah Ta'ala tahu kan. Jadi oleh kerana itulah maknanya kalau kamu depan aku, maknanya kamu ni nampak macam beriman sebagaimana orang munafik kan. Tapi di belakang aku kamu ni tak beriman. Allah Ta'ala tahu. Dalam hati kamu Allah Ta'ala tahu. Itu dia kata sini maknanya kan, innahu ya'lam, sesungguhnya Allah Ta'ala tahu. Jadi oleh kerana itulah kamu ikhlaskan, kamu zahirkan ya, kamu terang-terangkan Kalau tak nak beriman, tak beriman, mudah kan. Jadi orang munafik ni jadi masalah kan. Jadi Allah Ta'ala tahu, innahu ya'lamul jahra, Allah Ta'ala tahu yang terang-terang, minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Seterusnya ialah ayat 111, wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin, dan seterusnya. Allah SWT beritahu kepada Nabi Muhammad, katakan lagi, wa in adri, dan aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Wa in adri sini, wa in adri, in sini maknanya tidak, maknanya jadi aku tak tahu. La'allahu fitnatul lakum, la'allahu, apa dia yang aku tak tahu ni? Yang tadi aku tak tahu, bila kamu nak mati, bila kiamat tu aku tak tahu. Hanya Allah Ta'ala tahu saja. Allah Ta'ala saja yang tahu. Kemudian wa in adri, dan aku tidak tahu. La'allahu, kemungkinan apa? Iaitu apa yang Allah Ta'ala beri ni, iaitu aku tak tahu kenapa dilambatkan azab. Kata dalam tafsir kata, aku tak tahu. Tengokkan sekarang ni kamu orang kafir, orang tak nak beriman, kamu berpaling, tapi Allah Ta'ala tak turunkan azab. Aku tak tahu sebab apa Allah Ta'ala tak turunkan azab. Jadi katakan wahai Muhammad, wa in adri la'allahu fitnah, kemungkinan ianya adalah fitnah. Fitnah situ maksudnya ialah cobaan. Mungkin Allah Ta'ala nak cuba kamu, nak tengok kamu. Fitnatul lakum, Allah Ta'ala nak cuba kamu, sama ada kamu ni nak ni. Sebab kalaulah kata lawan je cakap Nabi, kemudian turunnya azab, maka mudahlah cerita, orang-orang lepas tu takutlah. Tapi ini adalah merupakan ujian, merupakan, sebab tu kita tengok sekarang kata dunia ni kita juga kan, kita tengok ramai orang kafir dan sebagainya kan, mereka ni macam tak ada apa-apa. Jadi sebab itulah mereka ni tengok orang sana buat, orang sana buat kan, mereka tahu semua kan. Apa orang Afrika Selatan buat, orang Amerika Selatan buat, Amerika Utara buat, Amerika Tengah buat, orang Eropah buat, orang Rusia buat, mereka tengok macam tak ada masalah, tak ada apa-apa masalah. Jadi sebab itulah mereka pun naik, kita kata naik apa ni, naik okey lah kan, tak ada masalah lah rasa kan. Jadi fitnatul lakum, katakan kepada mereka, inna fitnah kepada kamu, mungkin fitnah pada kamu. Dan wa mata'un ilahin, dan juga merupakan satu mata' ni kesenangan ya Allah Ta'ala nak beri sedikit aja. Kita tengok ada orang sampai duit dia kan, duit dia seorang bukan bilion, trilion, macam-macam lagi kan, Masya Allah kan, kaya sangat dahsyat kan, kaya sangat-sangat dahsyat kan, bilion, trilion. Jadi Allah Ta'ala beri mata kepada mereka, itu mata tu nak uji mereka kan, nak tengok mereka ni kan beriman. Jadi Allah Ta'ala kata fitnah, la'allahu fitnah wa mata'un hilahim. Kemudian ayat yang terakhir, qala rabbihkum bil haqqi. Ada bacaan sini, ialah bukan qala, tapi bacaan sini ada satu bacaan lagi ialah kul. Jadi dua bacaan sini, sebab dalam Rasak Osmani ni bukan Rasak Osmani. Rasak Osmani dia qaf lam saja. Qaf lam je, dia bukan dia. Jadi ada bacaan dengan qala, ada bacaan dengan kul. Jadi ada dua bacaan lah. Kalau kul maknanya katakan wahai Muhammad. Ada bacaan dengan qala, maka berkatalah Rabbi, berkatalah, iaitu berkata Nabi kita, rabbihkum bil haqqi, kata mereka, dia berkata rabbihkum bil haqqi, ya Tuhan, uhkum makna hukumkanlah, makna buat keputusanlah dengan benar, bil haqqi dengan benar, dengan adil. Kata dalam tafsir kata, ya Allah Tuhan, hukumlah dengan adil. Jadi maksudnya dengan adil ni maknanya yang apa, iaitu ada yang kata, ulama kata yang hukumlah dengan azabkan mereka ini, ataupun berilah kemenangan kepada kami. Itu maksud dia kan, kata dalam tafsir jalan lain. Jadi dia kata wa qala rabbihkum bil haqqi, kata wahai Tuhanku, uhkum bil haqqi, buatlah keputusan dengan benar ya Allah, dengan adilnya, terpulang kepada engkau ya Allah. Wa rabbunar rahman, dan Tuhan kami adalah Rahman. Beritahu kepada orang kafir ni, wa rabbunar rahman al musta'anu ala ma tasifun, dialah yang akan tolong kami semua. Maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dialah akan menjadi penolong kepada kita
ala ma tasifun, di atas apa yang mereka telah sifatkan kepada Tuhan. Maksudnya apa yang mereka sifatkan kepada Tuhan, iaitu mereka kata Allah ni macam-macam, Allah ni ada anak lah, Allah ni beginilah, Allah ni mereka katakan kepada Quran ni macam-macam, mereka kata Quran ni sihir lah, mereka kata kepada aku orang-orang pendakwah ni, mereka dia ni adalah tukang sihir lah. Jadi semua tu apa yang mereka sifatkan tu termasuk semua tu. Mereka sifatkan tak ada Allah yang tak betul, dengan ada anak, dengan gini-gini, mereka kata Allah Ta'ala gini lah, mereka kata Allah Ta'ala ni ada isteri lah. Semua tu adalah matasifun, apa yang mereka sifatkan. Jadi kita katakan hanya Allah Ta'ala saja, wa rabbuna ar-rahman, Tuhan kami hanyalah ar-rahman al-musta'an, dialah yang akan menjadi penolong ala matasifun, di atas apa yang telah mereka katakan tu. Jadi setakat itulah saja, alhamdulillah hari ini kita tamat surah Al-Anbiya. InsyaAllah dalam sesi akan datang, muka surat 332, kita akan mula masuk kepada surah Al-Hajj, insyaAllah. Jadi seperti biasa, insyaAllah jangan lupa insyaAllah untuk share, untuk link, antara link, share link dan juga untuk follow, ajak kawan-kawan semua insyaAllah untuk follow, supaya mereka ni dapat setiap kali ada sesi, kita akan dapat notis daripada daripada web ni, insyaAllah kan. Moga-moga kita semua akan mendapat pahala daripada apa yang telah kita buat tu, insyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Jumpa lagi insyaAllah di muka surat yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.